Wahai remaja-remaja, mari berkumpul, mari tonton video ini kerana video ini memang khusus untuk remaja, terutama yang mempunyai kulit jenis berminyak dan juga yang kombinasi. Saya nak bagi tahu, saya membaca komen anda, tim saya membaca komen anda, kami bacalah komen yang bagi tahu. Mak, saya tak kasih duit banyak beli skincare Puan Mary, macam mana? Saya nak beli pelembap tapi saya ada bajet RM30 sahaja. Saya puji usaha anda sebenarnya, masih mahu jaga kulit. Dan dalam video ini kita nak bincang pelembap yang harganya bawah RM30 untuk remaja yang kulit berminyak dan kombinasi. Hai Glowy Teen. Wah, tiba-tiba tukar kan. Glowy Teenager sekalian, terima kasih kerana menonton channel ini dan sentiasa mahu mendapatkan panduan, maklumat, informasi dan nak belajar tentang skincare daripada channel Glowy ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. I read your comment. Many of you ask for suggestion. Saya faham ramai yang tanya cadangan, ramai yang tanya review, ramai yang minta kami ulas macam-macam produk. Tapi muka ni ada satu sahaja, yang kat sini ni kan, nak ulas tu kena satu. Okey, tak apa. Kami menunaikan impian anda, impian. Dalam video kali ini kita nak bincang tentang pelembap yang sesuai dipakai oleh remaja yang ada kulit kombinasi dan juga yang berminyak. Dan bestnya kita fokus pada pelembap yang harga bawah RM30. Paling mahal pun RM30. Kita fahamlah bajet-bajet remaja tu macam mana kan. Kita pun pernah remaja juga dulu. Jadi kita faham dulu satu informasi, iaitu maklumat penting tentang remaja, kulit remaja ya. Kulit remaja memang cenderung berminyak pada fasa umur, I would say 17, 18, 19 or early 20s. Remaja juga tu. Kalau 20 tu biasanya kita panggil awal dewasa. Dia macam young adult, tapi masihlah boleh kata dapat kulit remaja lah ya. Remaja ni kan, masa remaja hormon di dalam badan ni memang bergejolak begitu. Memang sebab proses pertumbuhan badan masih sedang aktif berlaku. So pada tempoh itu hormon ini turut mempengaruhi keaktifan kelenjar minyak. Memang tak boleh dielakkan budak pula remaja mempunyai kulit jenis minyak ni, memang tak boleh dielakkan ya. So masalah utama adalah kalau kita tak pakai pelembap yang betul dan bagus, sebenarnya masalah kulit berminyak ni boleh jadi lebih kritikal. Sebab pelembap dia bukan hanya ada kandungan minyak, dia juga ada elemen-elemen yang lain, nanti saya bincangkan. Jadi mencari pelembap yang betul untuk kulit ni bagi saya penting. Dan kenapa kita bincang pelembap ya? Sebab pelembap adalah produk asas yang mana bergandinganlah dengan pencuci muka dan juga dengan sunscreen. Ia sangat membantu menjaga kesihatan kulit dan boleh mengurangkan masalah berminyak pada wajah tersebut. Kita tak janjikan dia selesai sepenuhnya. Kenapa? Sebab the hormone, skincare cannot control hormone. Remember that? But we can control wajah supaya tak mengalami masalah yang lebih teruk. Boleh ya. Dan satu lagi, pelembap banyak yang available pada kadar harga yang murah. Kenapa pelembap murah berbanding serum? Sebab pelembap tidak mengandungi bahan aktif yang sangat tinggi. Bahan aktif pelembap ni biasanya bawah 2% je. Yang lain semua tu adalah bahan-bahan yang bersifat untuk moisturize your skin, dan dia bukan bahan aktif biasanya. Dia bukan bahan yang beri kesan rawatan seperti serum ataupun essence. Sebab tu kalau nak beli serum dulu saya tak galakkan masa remaja, sebab dia mahal. Satu lagi adalah bahan aktif yang tinggi itu perlu digunakan selepas kita mahir menggunakan produk-produk yang asas. Okey? Baik. Tiga sebab anda kena faham. 3 sebab kenapa anda perlu pakai pelembap, dan ini biasanya untuk semua orang lah. Ya. Pertama adalah untuk melembapkan kulit lah, untuk beri hydration kepada kulit kita. Itu paling penting. Dan bila mana kulit kita mencukupi hydration dia, kelembapan dia, kita punya penghadang kulit ataupun skin barrier ni akan jadi kuat, lebih kuat. Kalau skin barrier kita lemah, ya, masalah kulit banyak atau berlaku. Jerawat boleh, kekeringan boleh, banyaklah masalah kulit. Tompok-tompok gelap boleh. So pelembap membantu menguatkan skin barrier. Dan satu lagi, fungsi pelembap yang mana tidak boleh kita nafikan, yang hanya biasanya memang wujud pada pelembap saja, iaitu fungsi mengelakkan daripada berlaku kehilangan air, atau nama lainnya transepidermal water loss. Yes, TEWL.
sengaja kuatkan suara ya supaya ingat. So, 3 sebab ini kenapa kita perlu pakai pelembap. Kalau kulit kita mengalami kehilangan air yang berlebihan, dia akan rosakkan skin barrier, yes. Kulit akan jadi kering, maka hidrasi dalam kulit tu pun dah hilang. So, sekali lagi saya nak pesan siap-siap, pelembap penting. Saya nak teruskan bahagian ni, tapi sebelum saya nak teruskan bahagian tentang pelembap ni, nak bagi tahu semasa rakaman ini dijalankan, berlakunya hujan dan deruan hujan itu bunyinya masuk ke dalam video ini, tapi tak mengapa, kita teruskan sebab nak belajar ya. Okey, pelembap dia ada 3 bahan penting. 3 kategori bahan penting. Number 1 iaitu humectant. Humectant adalah bahan yang bersifat menarik air, tarik air ke dalam kulit dan mempertahankan air itu di dalam kulit. Tujuannya kalau kita ada kandungan air yang mencukupi, kulit akan plump, gebu, permukaan kulit akan licin. Itu tujuan humectant. So, semua pelembap ada humectant, cuma kadar dia mungkin berbeza-beza. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah bahan yang bersifat emollient. Emollient ni fungsi utama dia adalah to fill the gap, untuk mengisi ruang-ruang lekuk-lekuk pada kulit kita ni, supaya bila disapu emollient ni kulit akan terasa lembut gitu. Kita tak nak lepas kita pakai pelembap kulit makin menggerutu, kita tak nak tu. Bila kita pakai pelembap, anda akan perasan your skin feel very smooth. Kerana emollient ni menjalankan kerjanya mengisi ruang-ruang lompang-lompang ataupun ketidaksamarataan. Gitu kan. Ya, bukan hak asasi manusia, kulit itu, ketidaksamarataan kulit itu. Okey. Bahan yang ketiga yang biasa ada dalam pelembap adalah occlusive ingredient. Bahan bersifat occlusive ni kerja dia adalah membentuk satu lapisan di atas kulit untuk menghalang berlaku penyejatan air daripada dalam kulit keluar kulit, ataupun yang kita panggil tadi transepidermal water loss. Kita tak nak berlaku TEWL. Dan satu perkara yang saya nak ingatkan, semua pelembap ada humectant, ada emollient, ada occlusive, semua ada. Tapi kadarnya berbeza-beza dan itu menyebabkan tekstur jadi lain-lain. So kalau produk yang kaya dengan humectant, biasanya you will see the texture of pelembap tu macam gel-gel sikit, macam ke arah air sikit ya. Kalau dia kaya dengan occlusive, dia akan menjadi semakin pekat. Kalau dia kaya dengan emollient, dia macam jadi lotion. Itu dia. Semua bahan tu ada, humectant ada, occlusive ada, emollient ada, tapi kadar yang berbeza untuk tujuan kulit yang berbeza. Tahu? Letak pada kulit yang berbeza. Now, kita nak bincang tentang produk yang bagus. Apakah cadangan produk untuk anda remaja, kulit berminyak dan kombinasi yang harganya bawah RM30? Saya yakin ramai yang kenal produk ini tahu. Ini daripada Icon Prebiotic Hydra Plus Moisturizer. Saya kan, kalau nak tahu produk tu sesuai ke tak dengan kulit jenis kombinasi dan berminyak ni, tengok tekstur je. Tekstur dia macam gel cream gitu. Dan di dalam produk ini ada banyak bahan-bahan yang bagus. Ada niacinamide, itu boleh bantu kawal minyak tu. Niacinamide tu ada lactobacillus, itu sejenis prebiotik, boleh kuatkan skin barrier. Ada sodium hyaluronate, yang itu sangat bagus untuk memberikan hidrasi ke dalam kulit, dan dia juga boleh melegakan keradangan. So all this combination is super good ya. Tiba-tiba guruh pula kan. But really good for the skin. Kalau anda remaja mencari produk antara ni, yang ni RM25 ke RM29, sangat berpatutan harganya. You can try this one. I can. Pelembap kedua ini memang harganya sangat berpatutan. I think between RM12 to RM25 saja. Kalau sale tu bolehlah dapat RM12 tu. This is Nano White Fresh Mattifying Moisturizer. Memang ditulis kat sini specially formulated for oily skin. Kalau ada sebut mattifying, bermakna dia nak mengelakkan kulit tu daripada nampak berkilat-kilat. So memang orang kulit berminyak, remaja kulit berminyak, itu yang nak dielakkan kan. Dan dalam ni yang bagusnya ada juga vitamin C, iaitu daripada ascorbyl glucoside. Itu boleh membantu mencerahkan. Ada tea tree oil untuk merawat jerawat. Dia juga ada anti keradangan, tea tree oil ni. Dan dia ada bahan-bahan yang bersifat melembapkan juga. So this one definitely I think a must have untuk mereka yang oiliness yang agak melampau. Yeah, and you do not want that kind of berkilat-kilat muka tu, you can try something yang mattifying ni. Okay, sangat berminyak, boleh pakai yang.
Yang ini produk yang saya rasa trending jugalah ya. Ramai orang bincangkan produk ini di social media. Bukan setakat harga dia murah, tapi dia mengandungi bahan yang orang idam-idamkan lah. This is Safi Acne Solution Soothing Gel Moisturizer. Dan di dalam produk ini, dia ada banyak bahan yang bagus tau. Ada AHA, ada BHA, ada niacinamide, ada apa lagi ya? Neem. Neem ni macam sirih ya. Serius lah lebih kurang macam tu. Dia just some plant. Dia macam ala-ala tea tree oil tapi bukan tea tree oil lah. So neem ada juga dalam ni. So bila ada AHA, BHA biasanya dalam moisturizer, saya nak bagi tahu yang moisturizer yang ada AHA, BHA usually sikit je kandungan dia. Jangan risau. Ya, ramai orang tanyakan, puan dia ada AHA, BHA, boleh pakai setiap hari tak? Boleh kalau dalam moisturizer. But if you feel that after using it, you feel kind of like dry ke, sebab pakai setiap hari dikhawatiri boleh menyebabkan over exfoliate. Kalau ada rasa macam tu, pandai-pandailah kurangkan penggunaan. Tapi sepanjang pengetahuan saya tentang moisturizer, kalaupun ada AHA, BHA, usually dia tidak tinggi. Ya, dia takkan tinggi. It's very gentle, very low. Mungkin bawah 1% sahaja. So this one very good untuk mengawal minyak berlebihan sebab ada niacinamide tadi. Boleh cerahkan kulit sebab ada AHA. Dia boleh bantu penjanaan semula sel kulit. Boleh menyah sumbatkan pore. Sebab apa tadi? Sebab ada BHA dan dia ada sifat antioksidan jugalah. Dalam produk ini ada bahan begitu. So, would you like to use it? I would say you should lah ya. Harga pun murah, bawah RM30. Maybe 25, 26 macam tu. Now we have product suggestion number 4. 4 produk tahu saya bagi dalam video ni yang selalu tanya sangat suggestion tu. Okay, this one is a new product from Wardah. Saya pun first time tengok Wardah ada produk-produk yang macam nampak look expensive gitu kan. Rose gold. Cantik sangat. Hydra Rose Dewy Aqua Day Gel. So sebenarnya kan produk ni dia macam datang dalam dua tau. Dia ada day, dia ada night. Tapi day dia lebih gel kind, night dia lebih pekat sedikit. Texture saja berbeza. Tapi kalau tanya pada saya lah, sebab produk ni dia tak ada SPF pun. Nak pakai siang boleh, nak pakai malam pun boleh. Harga dia somewhere around RM26 to RM32. But kalau time sale beli, insyaAllah bawah RM30 boleh dapat. Dan dalam ini ada banyak bahan-bahan bagus yang bersifat antioksidan. Ada vitamin E, ada rose extract, ada rapeseed oil. So all these very good ingredient yang ada sifat emollient, ya. Vitamin E tu dia ada sifat antioksidan, juga ada di dalamnya sodium hyaluronate which is humectant, dan ada satu lagi bahan saya tak nak sebut, saya bagi Google sebut. Saccharide isomerate. Itu pun humectant juga. Tujuan humectant macam saya sebut tadi, menarik dan mempertahankan kandungan air di dalam kulit kita supaya kulit kita punya sel tu dia jadi plump dan sihat. Okay, so ini memang bagi saya kalau tengok bahan dia, texture dia, this is quite good for remaja. Dan saya suka packaging dia, it looks so nice. Kalau letak susun cantik-cantik nampak mahal tau. So senang tak nak cari pelembab? Senang je. Pertama kena kenal jenis kulit. Kemudian diikuti dengan kena tahu bahan-bahan yang kulit perlukan dalam keadaan dia yang begitu. Kemudian pilihlah produk. Ya, saya tak jamin produk boleh yang kita pakai, yang kita recommend tu memang akan ngam, sesuai, serasi, berkesan pada kulit. Sebab tak ada orang pun boleh jamin, buat jaminan macam tu. Doktor pun tak boleh jamin. The only way to find out adalah dengan mencuba. Kena pakai, baru tahu berkesan ke tak. Pertama kita check sama ada dia sesuai. Selepas tu nak check sama ada dia berkesan, kita kena pakai. Dua proses ini berbeza. To check whether a product suitable, you need to read the ingredient, understand your skin, okay, and faham macam mana produk berfungsi. But to know whether it works well on your skin, you have to try it out. Alright, you have to try out. Kalau rasa khawatir, kulit-kulit jenis yang takut, jenis yang mudah sensitif, berjerawat dan seumpamanya, buat patch test dahulu pada kawasan yang kecil. Alright, let me know sekiranya ada di antara anda pernah menggunakan salah satu daripada 4 produk yang dinyatakan tadi. Ada tak? Ada tak? Kalau ada, kongsikan di ruang komen. We would like to read some feedback from you. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.